Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Bagis nak buat satu pengumuman. Bagis akan ceritakan sikit berkenaan dengan perniagaan emas yang Bagis buat baru-baru ni. So Bagis nak bagi penjelasan. So I hope you guys boleh dengar lah, okay? Okay. So, sebelum benda ni lagi teruk berlarutan, so better Balkis jelaskan dahululah apa yang patut Balkis jelaskan. Okay. Okay, so first of all Balkis nak bagi tahu berkenaan dengan emas baru-baru ni. So sebenarnya saya telah ditipu oleh supplier saya yang mengaku sebagai Datuk Seri Arif bin Idris. So setelah berapa lama saya berniaga dengan dia menjual emas ni, dan dia telah menipu saya dan juga customer-customer yang lain. Sebenarnya ni tak tahu kalau tak dapat duit, okay, ganti balik ke tak. Okay, sebab semuanya tengah dalam siasatan. So memang saya minta balik duit-duit yang dia telah bawa hari tu. So kita akan pertahankanlah benda tu. And lagi satu, bukan setakat duit customer saja. So duit saya pun ada sekali kat dalam tu. So kalau korang tahu berkenaan dengan Datuk Arif ni, so saya akan bagi gambar dia. So ni hari ni saya pergi semalam saya pergi buat report. So hari ni saya pergi ambil statement, and then saya dah, so tujuan saya buat live ni untuk pengetahuan semua, okay? So sebelum sebab susah kalau saya nak jelaskan satu-satu. So saya buat live ni untuk pengetahuan semua yang saya juga telah ditipu. And benda ni memang kita tak minta, and saya minta maaf sangat-sangat dekat semua customer. Saya cuba buat yang terbaik. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya cuba buat yang terbaik sebab saya pun ditipu. Pasal apa ni? Sebenarnya dia bukan Datuk, and benda ni sebenarnya bukan Balkis. Sebenarnya ada dua lagi kes yang tertuduh sebenarnya. Bukan setakat emas saja. Ada lagi beberapa kes lain yang dia buat. So ni adalah kes yang utamalah, kes dia menipu sebagai tokek emas, dan dia juga mengaku diri dia sebagai Datuk Seri Arif. Okay, so sebenarnya dia bukanlah Datuk Seri. And ni kejap So selama ni saya buat kerja hanyalah sia-sia saja. Okay, so ni ada gambar-gambar dia. Terima kasih yang ucap happy birthday.
Sabar maybe sikit bagi korang tapi bagi I banyak. Okay, macam ni. Okay, kepada customer-customer saya harap mampu bersabar sebab saya pun ditipu. Kalau awak semua ditipu, saya pun ditipu. Saya tak minta benda ni terjadi dan kita tak suka, kita tak tahu orang tu macam mana. Okay, so Balqis minta semua bersabar sebab sekarang ni dia dah berada di dalam lockup dekat IPK Kuantan. So sekarang ni tengah jalankan siasatan and then kita tengah kerah dia macam kerah dia suruh bayar balik duit customer. Okay, Balqis minta maaf sangat-sangat. Kenapa tak check dulu siapa dia sebelum terima tawaran kerja dia? Okay, so kenapa tak check dulu sebenarnya macam ni. Kita kenal dia atas bos, okay. So kita percaya dia. Kalau macam awak duduk kat tempat saya pun mesti awak akan percaya kalau dia pegang emas ataupun dia tunjuk sertifikat apa-apa sahaja, okay. So saya maybe tu dah kesalahan saya, mudah percaya orang ataupun yelah saya termakan dengan kata-kata dia lah. Okay, so ini orangnya. Kalau korang tengok, sebab saya pun baru tahu yang dia ni bukan Datuk melalui Google juga. Sebab saya ada, sebelum ni saya dengar nama dia semua macam panggil Datuk-Datuk kan. Sebab saya dah tengok dekat dia punya, saya search dekat Google. So pengurus saya pun dah ambil tindakan untuk buat research pasal Datuk ni. So dah buat pasal research Datuk ni and then memang keluar artikel dia yang dia ni penipu besar. Dia menyamar sebagai tukang menjual minyak masak and then jual seluar jin lah. So sekarang ni bagi rasa dia dah dia pernah masuk lockup, masuk penjara dan sekarang ni dia baru keluar and then dia buat balik kerja ni. So kerja ni dia dah buat daripada dia muda. So sekarang ni Balqis baru tahu yang dia baru keluar penjara and then dia sekarang ni dia bertapak di Kuantan. Okay, kita tak tahu apa, kita tak tahu apa lagi plan dia. Tapi dia scammer. Sekarang ni memang banyak gila. Bukan setakat Balqis je bukan setakat Balqis sahaja yang ada customer kat dalam Instagram ni. Bukan setakat Balqis saja, tapi malah ramai lagi orang yang terkena tapi tak tahu dia ni tipu sebenarnya. So tujuan Balqis untuk bagi tahu, tujuan Balqis bagi tahu dekat korang semua supaya untuk berhati-hatilah. Okay, thank you sis. Kalau duit tu dapat balik ke tak? Okay, sekarang ni macam ni, customer saya sekarang ni tengah berusaha untuk dapatkan duit korang. So means saya akan dapatkan balik hak korang. Okay, macam saya cakap, saya tak akan berdiam diri sebab saya juga ditipu dan saya juga punya duit dekat situ. Okay, duit saya 30k dekat situ. Kalau duit korang ada, duit saya pun ada dekat situ 30k. Kalau sekarang ni sebab tu saya pergi buat report. Tak, sekarang ni kita tahu scammer ni, kita kenal dia dan kita dah ambil dia, kita dah tangkap dia. Okay, and then dia ada duit tu. So dia boleh bayar duit tu. Kalau dia boleh bayar duit untuk jaminan, ikat jamin, mesti dia boleh bayar duit customer. At least sebab duit customer yang saya kira-kira total dia semua dalam 20,000 lebih. Belum masuk saya punya 30 lebih. Saya seorang punya, saya sendiri punya 30 lebih. Yang customer yang lain 20 lebih. Dia ada duit, saya tahu. Sekarang dia dah ditahan dekat IPK Kuantan. Okay, so saya nak tunjuk dekat muka korang sekali lagi. Dan dia ni dah banyak scammer pasal duit, pasal emas. And then dia juga scammer pasal perempuan ni. Okay, dia tipu bab kahwin semua. Dia bawa anak dari orang pergi mana-mana, dia ajak kahwin, macam tu.
Okay. So inilah dia orang yang tipu saya tu. Inilah orang yang tipu saya. Dia ditahan masa dekat birthday saya semalam. So semalam sebenarnya dekat customer saya ada bagi tahu apa-apa saya akan jelaskan pada hari Ahad. Masa birthday saya dah bagi tahu polis, and polis pun ada dekat dalam dewan semalam. Kita dah bagi tahu polis, and dia pun hadir dekat dalam dewan semalam untuk kita takut dia lari. Kalau dia lari, maybe kita tak akan dapat satu habuk pun. So semalam Balqis dah panggil dia untuk datang ke dewan, and polis sekali ada dekat sana, and malam tu juga dia kena ambil dengan polis. So sekarang ni sebenarnya kalau Balqis cakap dia ni sebab apa Balqis buat report, sebab satu lagi artikel dia memang dah banyak dekat Google, and then dia punya tadi bila Balqis dah jumpa polis, dah buat report semua. Polis cakap dia memang ada banyak kes. Dia memang banyak kes. So Balqis minta maaf sangat-sangat dekat customer. Balqis pun tak sangka Balqis ditipu macam ni. And then sekarang ni kita tengah tunggu daripada polis untuk buat siasatan. And kita akan dapatkan balik hak kita. Kita akan dapat balik hak kita. And Balqis cuba buat yang terbaik lah. Walau macam mana pun kita akan dapat balik hak kita. Tak apa, it's okay, saya janji polis dah report. Ya. So ni saya dah pergi buat report semalam. Ni report saya. So Allahu Akbar. So sebenarnya sebelum pada ni saya cakap kena tunggu tu, sebenarnya semua itu adalah arahan daripada dia. So saya yang menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja. Saya yang ikut apa yang dia cakap sahaja. Tapi sebenarnya tu semua adalah alasan dia untuk mengelak sebenar-benarnya. Okay. So dia juga mengaku dia ini sebagai Tengku Seri Paduka. Okay. Dia juga mengaku Tengku Seri Paduka. So dia ada kad untuk masuk ke istana ke apa benda tau. Banyak gila 30k. Ya, duit saya sendiri 30k. Itu yang saya rugi sebab saya bagi barang kemas dulu dekat dia, and then tak ada surat hitam putih. Saya tak boleh nak buat apa. Macam customer boleh buat lagi sebab dia still ada lagi resit. Orang cakap bukti-bukti message. So semua tu ada. So semua tu complete. Kalau korang semua nak pergi buat report atas Akish pun, Akish tak boleh nak buat apa sebab Akish pun ditipu, and then ni Akish dah buat report dulu. So kalau korang nak buat report atas Akish pun, itu terserahlah, Balqis tak boleh nak cakap apa. Tapi berapa ribu semua kena tipu Akish. Sekarang ni total kalau duit customer saja 20,000 lebih. Kalau termasuk dengan Akish 30,000. So means total Balqis punya duit dengan customer punya duit dalam 50,000 lebih. Macam tu. Ya. So berhati-hati, maybe lepas pada ni dia akan buat lagi. Kalau dia keluar lagi daripada penjara ni, maybe dia akan buat lagi. So Balqis harap korang semua berhati-hati. Jangan mudah percaya, and then kena tengok betul-betul, okay? Okay, tengok betul-betul muka dia. Awak jangan rasa dia ni orang yang, yelah. Ya. Okay. Ni orang dia. So korang tengok betul-betul. Korang kalau korang kenal, dia dah tipu saya pasal emas. And then dia dah bagi saya, dia dah buat saya pening sampai saya rasa macam saya dah tak boleh nak buat apa. And solution dia,
And dia ni banyak lagi benda yang ditipu sebenarnya. Dia mengaku dia apa? Dia ni toke lombong emas dekat Kalimantan. So sebenarnya dia dah buat cerita tu dah lama, daripada 2016. So memang dia pandai sekali berlakon. Dia asal mana? Asal Kelantan. Tapi sekarang ni rasa dia bertapak-tapak dekat dia berpindah-pindah randah sekarang ni. Sebabnya sekejap dia duduk dekat PJ, sekejap kat PD, sekejap dekat Kelantan, sekejap dekat so sekarang ni dia dekat Pahang lah. I am so sorry sebab takkan balik duit tu sebab Balkis bukan tipu korang, tapi korang kena tipu dengan lelaki ni. Ya, sebab Balkis kerja dengan dia, and then yang deal dengan korang ialah saya. So saya minta maaf kalau korang rasa korang marah dekat Balkis, sebab bukan Balkis yang pegang duit korang, and lelaki ni yang pegang duit korang. Okay, scammer ni dah kena tangkap semalam dekat birthday Balkis. Balkis dah call polis, and then kita dah bincang lah benda ni. Kalau dia kena tangkap, dia masuk penjara je, korang takkan dapat balik duit korang. Okay, macam ni, duit tu kita akan dapatkan balik. Walau macam mana sekalipun, Balkis tetap akan dapatkan balik duit ni. Sebab kita tahu duit dia ada. So apa sahaja sekalipun, kita akan minta balik hak kita. Okay, so korang-korang yang macam korang yang rasa macam duit ni tak dapat, itu salah. Sebab kita akan usahakan benda tu akan sampai dapat. Lagipun duit tu 20k je, 20k sahaja. Duit dia, duit Balkis tu tak apalah, belum lagi tak apa, asalkan duit customer dapat balik. So Balkis percaya dia ada kereta mahal, dia ada jam mahal. So tak mungkin lah benda tu tak dapat. Okay, so dia ada family, and Balkis kenal family dia. And macam mana pun Balkis akan dapatkan duit balik, duit customer ni. Okay, yang ni bukan tetamu VVIP semalam ke? Ya, betul Afiq. Semalam dia lah tetamu VVIP yang mengaku dirinya sebagai Datuk Seri. Scammer tu dah kena tangkap lah. Ya, dah kena tangkap. And duitnya macam mana? Sekarang ni duitnya ada dengan dia. Dia mesti ada duit. Tapi sekarang ni saya cuma marahkan, dan saya cuma nak bersihkan nama saya daripada customer saya yang menuduh saya dah buat lari duit. So saya bukan saya yang larikan duit awak semua. Cuma dia ni yang tipu saya pasal barang kemas. Minta sampai dapat, pulangkan duit customer, itu yang penting. Ya, betul. Saya akan usahakan macam mana sekalipun akan dapatkan duit customer dan duit saya sendiri. Okay, so kepada orang yang masih lagi macam kenal dia ni ataupun pernah kontak dengan dia ni, tolonglah jangan percaya dia. Sebab dah lama dia buat kerja ni. Dah lama sangat. Dia dah buat kerja ni daripada 2016. Dia pernah masuk lockup, pernah masuk penjara, dan dia keluar pada 2019. Okay, so dia baru lagi nak buat balik bisnes ni. And kes dah plan ke untuk keluarkan polis malam. Ya, memang betul. Saya akan pertahankan apa yang saya perlu pertahankan, sebab saya juga mangsa dalam keadaan ni. And saya akan buat yang terbaik, insya-Allah. Doakan saya, semoga saya dalam keadaan selamat. Saya akan macam mana saya akan usahakan untuk dapatkan duit customer kita. Cuma saya minta jasa baik korang untuk bersabar. And untuk apa orang cakap, saya minta maaf sekali lagi kalau saya anda marahkan saya. Saya tahu semua pasti terkejut, panik sebab duit kan. Macam mana tahu dia scammer? Okay, so macam mana tahu dia ni scammer? Satu, dia tak nak bagi IC dia. IC dia bila kita jumpa, dia tak nak bagi IC dia. And lesen dia tak nak bagi. And then
ada banyak lagi sebenarnya kes yang dia tipu Balqis sebenarnya. And salah satu kes yang dia tipu Balqis, dia ugut saya supaya saya kahwin dengan dia. Dia suruh saya kahwin dengan dia. And then bila suruh saya kahwin dengan dia, baru dia nak bagi emas tu. So sekarang ni saya tak tahu nak buat apa. Dia dah macam, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia ni memang banyak benda yang dia tipu macam tu. Dia suruh juga saya kahwin dengan dia supaya dia baru dia nak jalankan emas tu lah. So mestilah saya akan fikir pasal customer saya, everything. So saya bagi tahu pengurus saya untuk selesaikan masalah ini. Mula-mula saya buat sendiri sebab saya rasa macam trust kat diri sendiri. Tapi bila saya dah tak boleh nak fikir, saya terpaksa bagi tahu pengurus saya, dan pengurus saya telah buat research pasal lelaki ni. And memang betul keluar dekat artikel dekat Google yang dia ni adalah bekas banduan yang menipu dirinya sebagai Datuk Seri dan menjual barang emas. And satu lagi, dia ni juga sepupu kepada ketua combo saya di tempat kerja. So dia datang dekat office dengan selambanya, dia datang ke office untuk jual emas. So dari situlah saya rasa dia telah aim saya. Mungkin dia rasa saya boleh buat duit, ataupun orang ramai kenali saya. Tapi saya memang sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat tak sangka sampai begitu sekali dia buat kat saya. Sedangkan dia ni tahu apa yang terjadi dekat diri saya. Okay, so tahu saya ni hidup bukannya senang sangat, tapi dia still lagi nak kencing saya dengan harta yang apa, dengan harta itu sahaja saya ada. Mengaku diri sebagai Datuk Seri Arif. Nama dia sebenar Abdul Arif bin Idris. Saya dah buat report. Dan saya baru keluarkan statement tadi. So ni adalah untuk membersihkan nama saya. Membersihkan nama saya daripada segala tuduhan. So saya tak nak ada tuduhan apa-apa berkaitan dengan emas, sebab saya pun mangsa yang ditipu. Okay? Dan saya berjanji dan saya akan berusaha untuk dapatkan duit emas tu kembali. Okay? Dan dia juga mengaku dia ni sebagai tengku. Saya tak tahu dia ni tengku ke betul ke tak. Tapi benda ni kena check dulu lah. Datuk Tengku Abdul Arif bin Idris. Istana Balai Besar Kerabat di Raja Kelantan. Nombor siri 1422. Sekarang ni kita tak tahu, kita tak sangka apa benda tu terjadi. Sebabnya yelah dengan maybe kalau awak duduk kat tempat saya pun awak takkan percaya rasanya. Berapa banyak kena tipu dalam 50,000. Tak lama lagi kena tangkap lelaki tu. Sekarang ni dia dah ditangkap. Dia dah ada dalam penjara sekarang ni saya. Dia dah ada dalam penjara. Sekarang ni kita tengah remand dia. And then sekarang ni kita tengah minta lawyer dia. Kalau dia ada lawyer lah. Kalau dia ada lawyer, kita nak minta dia orang bayar balik duit customer. Itu saja. Kita tak nak apa-apa pun. Kita nak duit customer dan duit saya balik. Itu sahaja. Duit customer saya and duit saya. Saya cuma nak itu saja. Tolonglah bayar balik duit customer supaya semua. Sebab yelah, untuk dapatkan duit tu bukannya mudah. Walaupun 300 ke 200 ke, bukan mudah. Sebab saya pun orang yang susah. And saya tahu
untuk dapatkan duit tu macam mana. So saya tak tahu macam mana dia ni boleh. Saya minta tolong sangat-sangat bayar balik duit customer. Itu saja. Kalau ada family dia yang menonton live ni pun, saya minta tolong bayar duit customer saja. Semua bukti ada. And then Balqis dah buat report polis dan kita dah ambil statement. Sekarang ni duit Balqis berapa? Duit saya 30,000. Duit customer 20,000 lebih. So means dalam 50,000 lebih lah semuanya. So saya minta sangat-sangat bayar balik duit customer ni, okay? Sebab saya tak nak nama saya orang cakap saya ni penipu, okay? Sebab saya ni, saya siap pergi buat SSM, buka syarikat sendiri untuk emas tu. Dia yang tipu saya, bukan saya yang tipu korang. Dia yang tipu saya. So saya pertahankan diri saya daripada segala tuduhan. And I am so sorry sangat-sangat. Saya akan usahakan untuk dapatkan balik duit tu. Balqis bayarlah dulu duit customer. Hal dengan Datuk tu antara you dengan dia. Sekarang ni Encik Lin, awak faham tak? Sekarang ni duit tu bukan pada saya, duit pada Datuk. Datuk yang menipu dia tu Datuk. Sekarang ni saya dah buat report polis. Duit saya pun ada dekat situ. Bukan setakat duit awak je. Duit saya pun ada dekat situ. Sekarang ni saya nak bersihkan nama saya dan saya nak clearkan. Sekarang ni saya pun ditipu. So duit tu tak ada pada saya. Duit tu di dalam akaun dia. So saya cakap saya akan minta balik dengan dia untuk bayarkan balik pada duit customer. Sebab tu tujuan saya buat live ni untuk bagi semua clear. That's why saya buat live ni. Saya nak bagi tahu dekat semua orang yang saya ni ditipu. And satu lagi, takut ada orang yang ditipu oleh dia tapi tak tahu lagi. Itu tujuan saya buat live ni. Memanglah saya akan minta duit tu, memanglah hak masing-masing. So saya faham je benda tu. Tapi sekarang ni awak minta dengan saya duit, sedangkan duit tu tak ada pada saya. Macam mana? Memanglah antara sekarang ni saya telah berurusan dengan awak, dengan dia. So saya ni orang-orang yang tengah. Tapi duit tu tak ada pada saya. Melainkan kalau saya yang bawa lari duit tu. So kalau orang yang kenal orang ni, tolonglah jangan berurusan dengan dia. Walaupun dia jual kapet ke, dia jual makanan ke, jangan. Tolong sangat-sangat. Sebab dia ni bukan orang yang baik. Kalau orang baik dia takkan buat macam ni. So I am so sorry. Sebab duit saya pun ditipu. I am so sorry. Tujuan saya untuk buat live ni untuk korang semua tahu yang saya telah ditipu. And ya, lagi sekali saya minta tolong sangat-sangat. Ya, saya tak ada duit sayang. Saya ni bukannya orang yang kaya. Saya ni bukannya orang yang berduit. Saya pun kerja sendiri. Pagi, siang, malam saya kerja. Dan sekarang ni disebabkan Datuk ni, saya hilang kerja saya sebagai pegawai. Sekarang ni saya dah tak tahu nak buat macam mana. Sekarang ni saya serahkan kepada polis. And then akan ada orang yang akan uruskan duit untuk bayar duit customer dan duit-duit saya. Okay. Dia juga telah menipu ramai orang, ramai kawan, saya rasa kawan perempuan lah. Dia tipu perempuan-perempuan tu untuk kahwin dengan dia.
And then dibagi perempuan tu rasa macam diri dia tu datin, I tak tahu dia buat apa. Tapi sebenarnya pernikahan tu tidaklah sah. Okay, so dia bermain dengan segi agama lagi. Dia ambil perempuan tu, suruh kahwin dengan dia. Lepas tu dia tak buat secara baik. Dia tak buat secara elok. Faham tak? Dia tak ada wali, tak ada saksi, tiba-tiba kahwin. So malam tu tidur dengan perempuan tu. So means dia mainkan agama. Sepatutnya duit untuk buat apa dia patut kena bayar dulu. Tak sekarang ni awak-awak, duit tu saya dah share dekat Datuk tu. Saya dah bagi dekat Datuk tu. Kenapa awak nak minta duit dengan saya lagi? Korang faham tak sebenarnya? Sekarang ni memang korang transfer duit tu dekat akaun saya. Dan akaun saya tu telah transfer dekat akaun dia. Kenapa awak cakap? Memanglah saya yang buat deal tu. Dan awak membeli emas tu dengan saya, bukan dengan Datuk tu. Sekarang ni orang tak tahu Datuk tu. Orang kenal muka saya. Muka saya yang menjual emas tu. Saya yang mempromosikan emas tu. Saya yang pegang duit. Saya yang balas mesej customer. Saya yang buat laporan tu. Dan sekarang ni scammer tu kita dah kenal. Kita dah tangkap dia. So sabar untuk dapatkan duit tu balik. Ya, saya cuba tengah jelaskan kepada customer ni. Ya, saya cuba sabar dan saya rasa memang ya, terima kasih yang memahami saya. Terima kasih sangat-sangat. Dan saya dah cuba buat yang terbaik. Sekarang ni kita tengah tunggu keputusan daripada IO. Disebab besok dia akan ambil statement pada suspek. So barang-barang semua dah kena rampas. So kita akan Bagi saya katakan pasal duit, maybe dalam, sebab sekarang ni dia tak boleh keluar lagi sebab dia punya kes lagi banyak. Dia punya kes lagi banyak. Sebenarnya dia dah tipu orang banyak-banyak. So ni I tak tahu dia datang sini baru je. So dia baru nak mulakan perniagaan dekat sini lah kot. So saya lah mangsa yang pertama yang dijadikan sebagai staff dia. So yang saya tahu ramai lagi dekat Kuantan ni yang jadi staff dia. So kepada korang semua, tolonglah pergi buat report. Yang jadi staff dia sebelum-sebelum ni, tolong pergi buat report. Sebab sekarang ni barang customer korang tak dapatkan. Korang kena pergi buat report and kena cari balik duit dia. Duit yang dia tipu. FB Datuk tu tak ada. Dia tak bagi tahu siapa-siapa dia. Berapa total Balkis kena 50,000. Lepas ni siapa nak beli emas, beli kat kedai je guys. Korang kena beli kat kedai je lah. You kenalah bertanggungjawab sebab you tak semak betul-betul sebelum buat bisnes. Sekarang ni I bertanggungjawab lah ni. I dapatkan balik duit customer. Itu saja. Kalau I tak bertanggungjawab, I tak adalah buat live macam ni. Pergi buat report, pergi balas mesej customer, pergi bagi tahu diorang. I dah buat kerja I sekarang ni. Saya bekerja saja. Saya bekerja, bukannya saya business partner pun. Tak apalah, saya tak ada nak pinjam duit dengan siapa-siapa pun.
So ada lagi ke? Siapa Datuk tu? Tunjuk report pun bukan kita boleh baca. Tak apalah, nanti tunjuk report ni kejap lagi saya ambil gambar. Saya ambil gambar, tulis kalau korang nak baca, kita ambil gambar. Lepas tu nanti korang baca lah ya, puas-puas. Ditipu, adik kena tipu dengan Datuk yang konon-konon ni, Datuk. So dia semalam dah kena tangkap dengan polis. So polis tengah jalankan siasatan lah. Adik rasa kalau budak-budak perempuan ni maybe kenal kot dia. Mesti ada yang kenal dia ni. Macam mana Baki boleh kenal dia? Ketua Komo Bakis yang bawa dia datang ke office. Assalamualaikum. Ya. Office Bakis, dia datang dengan sepupu dia dan dia datang dengan membawa segala barang kemas untuk dijual dekat office. Tapi dia menawarkan saya untuk bekerja sebagai untuk membuat emas lah dengan dia. So saya tengok dia jual, dia ada gold bar semua. So kita ni percaya dengan dia. And then Bakis cuba untuk buat apa, untuk berniaga lah emas dengan dia. Tapi bila lama-lama dia cuba bagi tahu Bakis untuk buat report segala tempahan. And then bila kita dah buat report banyak kali, tapi dia macam cakap benda tu still lagi tak betul. So saya cakap lah kat dia, macam mana sebenarnya ni barang tak sampai lagi. Sebab customer tak kenal awak, customer kenal saya. So saya tak nak benda ni jadi bertambah buruk. So saya rasa macam tak sedap hati dekat situ. So bila lama-lama barang sampai 2-3 bulan tak sampai, so saya rasa benda ni tak apa, so jadi macam tak berapa kena lah. So pengurus saya ambil alih. Pengurus saya telah check semua yang dia ni betul-betul kaki tipu. So dia ni dah pernah masuk penjara. Artikel semua kalau korang boleh baca dekat Google, korang boleh tengok kat Google. Sekejap Okay, sebab saya buka artikel dekat dekat Google. So dia dah keluar ni lah. Okay, so ni gambar tadi yang I tunjuk kat you. So ni gambar dia time 2016 rasanya. Sekejap So memang dia pernah ditahan dulu. So dia ni dia memang ni gambar dia masa dia 2016. So masa ni dia ditahan and dia baru keluar 2019. So dia memang dah keluar dekat artikel dekat Google. So saya sebenarnya memang saya betul-betul tak sangka terjadi dekat diri saya. Inilah kali pertama 21 tahun saya hidup saya di scam macam ni sekali. Saya memang betul-betul terkejut. Saya macam, ya Allah, betul ke? Sebab saya jumpa dia, saya meeting dengan dia. Dia buat benda tu seolah-olah benda tu memang betul-betul real. Tak nampak lah, tak nampak langsung benda tu macam kekok ke apa. Dia dah memang dah terbiasa tau buat benda tu. Dia dah macam
benda ni bukan baru dia buat. Dah lama dia buat kerja ni. Macam tu. So kita, yelah kalau tu korang berhati-hatilah. So ni gambar dia lah yang dia tengah ditahan. Okay. And saya memang terkejut sangat-sangat dah jadi macam ni. Kita dah lah banyak lagi masalah, so tambah lagi dengan masalah macam ni. Saya ni kan gigih cari apa? Cari rezeki untuk family. Macam tu pula dia buat. Macam tu je senang-senang tipu duit orang. Macam tu je. Ni ada Metro punya. So ni sebenarnya saya tengok dalam Google je ni. Ni dia cakap dia meniaga seluar jin pula dah. 6 tahun dia kena penjara ni. Tipu duit orang 100,000. Yelah yang tak beli lagi tu, yelah syukur Alhamdulillah. Yang dah terkena mangsa seperti saya ni, saya harap korang semua bersabar. And Balqis cuba yang terbaik. Balqis akan berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan balik hak kita. Sebab bukannya duit yang sikit sebenarnya. Korang semua sampai total semua emas ni yang total korang semua yang Balqis tak buat timetable semua, total semua deposit semua 20,000 lebih. Termasuk dengan yang dia dah refund tu, ada dia refund 2 kali tu. And then yang ada dengan Balqis, yang Balqis punya sendiri tu 30,000. So korang punya 20,000 lebih. Sabar kisah untuk dia. InsyaAllah. Doakanlah semoga saya selamat. Saya pun, yelah kita tak tahu orang macam mana kan. Cuma saya minta doakan yang terbaik je lah. Doakan saya selamat supaya Allah permudahkan urusan saya, untuk mudahkan kerja korang semua, duit korang semua. So kepada customer-customer saya, I am so sorry sebab dah jadi macam ni. Kita tak minta jadi macam ni. Mohon bersabar dan saya akan usahakan secepat yang mungkin lah untuk kembalikan duit kita. Sebab macam mana sekalipun Balqis rasa dia boleh bayar duit tu. So sebab Balqis pun dah bincang benda ni, sebab kita tahu kalau dia masuk penjara sekalipun, kita tetap akan minta hak kita. Emas yang Kis buat live hari tu ke? Iya saya. So sekarang ni semua dah clear. Balqis bagi tahu yang Balqis telah ditipu oleh Encik Arif ni, yang mengaku dia ni sebagai Datuk Seri. So first of all, so last kali Balqis nak minta maaf je lah. Kian salam kat orang belakang. Nama dia adalah Abdul Jepun, nak mengaku Datuk Seri. Allah. Ya, sebab scam dia ni, dia tak nampak langsung yang dia ni bersalah. And dia memang betul-betul pandai. And dia Balqis rasa dia dah selalu buat kerja macam ni. So kepada sesiapa yang kenal lagi dia tu, tolong berhati-hati. Dan siapa yang terkena macam Balqis ni, tolonglah pergi buat report sekarang untuk diri masing-masing. Sebab Balqis rasa bukan Balqis seorang yang buat kerja ni.
kerja emas ni dekat Kuantan. Bagi saya ramai lagi yang buat kerja, yang ejen-ejen yang ada dekat bawah dia. And korang kena pergi buat report. Sekejap tak, sebab dia datang ke office dengan cara yang proper lah. Ni berikut. Semoga Allah pemudahkan urusan Balqis. Amin. Amin. Korang doakanlah semoga dipermudahkan, boleh bayar balik duit customer tu, boleh dapatkan balik hak Balqis. Okay. So korang kalau jumpa lelaki ni, korang kena berhati-hati ya. Jangan mudah percaya dengan kata-kata dia. Walaupun dia jual sebagai penjual nasi lemak sekalipun, korang jangan percaya, okay? Sebab dia telah menipu ramai orang. Dan yelah, sekarang ni tengah di dalam siasatan. So dia dah kena tangkap. And InsyaAllah kita doakan je lah, semoga Allah pemudahkan segalanya lah. Okay. So terima kasih yang tonton video saya ni. Terima kasih yang tonton video saya ni. Saya minta maaf jika saya ada salah cakap ke, terkasar bahasa ke. Okay. So saya akan save live ni. So apa-apa pun kita tunggu macam mana apa tu perancangan seterusnya. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum semua.